Assalamualaikum dan salam saudaraku sayang. Buletin UKAS edisi tengah hari 30 Januari 2021 bersama saya Alfaris Jemurin. Tumpuan berita. Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB MIRI kini sedang menggerakkan kepolisian komuniti CP secara lebih agresif di semua daerah dalam bahagian MIRI. Menteri Bertanggungjawab Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Bahagian JPBB MIRI, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan medianya pada Khamis berkata, ini bagi menjaga setiap kawasan masing-masing daripada penularan wabak COVID-19 yang sedang melanda bahagian MIRI dan Sarawak. Tegasnya semua pihak harus mengambil peranan masing-masing untuk menggerakkan kepolisian komuniti secara lebih agresif dalam tempoh PKPB. Fokus jelas beliau perlu diberikan dalam memastikan daerah zon hijau iaitu Marudi kekal bebas dari wabak tersebut. Sebelum ini telah diadakan bengkel Training of Trainers Kepolisian Komuniti bahagian MIRI pada 27 Julai 2020 bertujuan memantau semua bentuk aktiviti sosial, acara dan perhimpunan serta upacara pengebumian sepanjang tempoh PKPB. Berita seterusnya, kerajaan negeri sentiasa memastikan warga tani di negeri ini dibantu dalam usaha meningkatkan taraf hidup mereka. Menteri Muda Kesejahteraan Komuniti Sarawak, Datuk Francis Harden Hollis berkata pelbagai inisiatif telah disalurkan oleh kerajaan negeri bagi meringankan beban petani semasa mengharungi tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sebelum ini. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Simanggang itu menambah antara inisiatif yang diperkenalkan kerajaan negeri bagi membantu warga tani, penternak dan peladang ialah program Jangkauan Komuniti Pertanian Agrikop. Berucap ringkas semasa majlis di Rumah Panjang Bala Buntuk pada Jumaat, beliau menambah Kementerian Kebajikan Kesejahteraan Komuniti Wanita Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak Sarawak juga banyak menyediakan bantuan kepada rakyat di negeri ini. Berikut pula, penuntut institusi pengajian tinggi IPT termasuk pusat latihan dinasihatkan agar sentiasa mematuhi garis panduan mengekang penularan pandemik COVID-19. Adun Telian Yusip Noshbalo berkata ramai ibu bapa yang keberatan untuk membenarkan anak mereka berjauhan memandangkan situasi pandemik itu pada masa kini masih belum pulih. Ikutilah SOP yang telah pun diberi oleh pusat latihan dan institusi pengajian tinggi masing-masing dan elakkan daripada menimbulkan rasa bimbang di kalangan ibu bapa sebab ibu bapa pun tahu berapa susahnya mereka nak melepaskan anak-anak pergi untuk mengikuti latihan dan pengajian masing-masing. Jadi kita menasihatkan agar anak-anak dapat belajar dengan baik dan mengikut SOP yang telah pun digariskan. Beliau berkata demikian semasa majlis pemberian insentif pendidikan kawasan N57 Telian kepada 16 penerima di Telian pada Khamis. Sementara itu, beliau turut mengingatkan penduduk di Mukah dan petugas sentiasa mematuhi garisan panduan dan menghadkan pergerakan memandangkan kawasan itu dikelilingi kawasan yang telah dijangkiti pandemik COVID-19. Dan kita tahu bahawa kawasan kita dikelilingi oleh kawasan yang telah pun dijangkiti oleh pandemik COVID-19. Jadi dengan ini saya menasihatkan kepada semua yang bertugas maupun yang ingin membeli barang-barang keperluan masing-masing supaya ikutilah SOP yang telah pun digariskan oleh kerajaan. Selanjutnya, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Sarawak Transformasi Sosioekonomi Datuk Seri Muhammad Abu Bakar Marzuki mengadakan lawatan dan tinjauan ke Pos Kawalan Sempadan Imigresen Padawan pada Jumaat. Lawatan bertujuan memantau keadaan di sekitar Pos Kawalan Sempadan, terutama kawasan yang sering menjadi laluan keluar dan masuk pendatang asing tanpa izin parti dari Kalimantan, Indonesia. Ia susulan ancaman penularan jangkitan COVID-19 dalam kalangan parti yang memasuki sempadan negeri ini. Selain itu, beliau turut melakukan tinjauan kerja-kerja baik pulih cerun di kawasan berkenaan. Laporan seterusnya mengenai penggunaan aplikasi MIRI Cares yang merupakan salah satu komponen dalam MIRI Smart City. Menurut Datuk Bandaraya MIRI Adam Yi Siu Sang, MIRI Cares adalah inisiatif untuk menjadikan suara rakyat didengar dan didaftarkan secara elektronik di dalam sistem bagi memudahkan pencarian, pertanyaan dan analisis data. Katanya versi terkini aplikasi itu sangat mudah digunakan dan menyokong 3 bahasa iaitu Inggeris, Melayu dan Cina.
Berucap semasa merasmikan aplikasi Miri Cares menerusi Zoom pada Khamis, beliau memberitahu aplikasi itu kini boleh dimuat turun di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Tambah beliau, masyarakat digalakkan untuk menggunakan aplikasi itu untuk menyalurkan pandangan dan penambahbaikan kepada Majlis Bandaraya Miri. Bersempena dengan pelancaran itu juga, orang ramai yang memberikan input terbaik melalui aplikasi Miri Cares akan diberikan hadiah. Berikutnya mengenai Pusat Rawatan Berisiko Rendah PKRC yang sedang disiapkan oleh Jawatankuasa Bencana Bahagian Mukah JBBM dan Hospital Mukah bertempat di Dewan Sukan Kem Belia Mukah. Menurut Residen Bahagian Mukah Hamdiah Bakir, pusat rawatan itu diwujudkan atas arahan Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak sebagai alternatif untuk merawat pesakit berisiko rendah ekoran kesesakan di Hospital Bintulu dan Sibu. Keputusan mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri telah meminta supaya Jawatankuasa Bencana Bahagian Mukah dan Hospital Mukah menyediakan satu pusat rawatan berisiko rendah PKRC di bahagian Mukah, memandangkan Hospital Bintulu dan juga Hospital Sibu buat masa ini mempunyai ramai yang sedang dirawat di tempat itu. Oleh itu, pihak kita telah membantu pihak hospital dan Jabatan Kesihatan untuk menyediakan tempat ini. Ditemui semasa melawat pusat itu pada Khamis, Hamdiah berkata pusat rawatan itu akan menyediakan sebanyak 50 tempat termasuk 25 katil. Ujarnya sebaik disiapkan dalam tempoh 2 hari ini, pusat itu akan diserahkan kepada pihak hospital untuk membolehkannya memula beroperasi. Manakala di Bau, dengan seramai 43 ketua isi rumah KIR yang terkesan akibat banjir di Kampung Jugan baru-baru ini menerima bantuan bakul makanan, pelitup muka dan cecair pembasmi kuman pada Jumaat. Penyerahan bantuan sumbangan Hope Place Kuching di Balai Raya Kampung Jugan telah diserahkan oleh Pegawai Kesihatan Persekitaran Billy Sujang. Sebenarnya tujuan program kita hari ini adalah untuk menyampaikan bantuan banjir yang telah diberikan oleh Hope Place Kuching kepada mangsa-mangsa banjir yang terlibat semasa banjir tempoh hari, yaitu daripada 13 hingga 15 hari bulan Januari di Kampung Jugan, di mana pada masa itu sebanyak 43 keluarga yang telah terlibat. Beliau dalam pada itu berharap sumbangan tersebut dapat meringankan beban yang dialami kesemua keluarga yang terjejas. Sekian edisi Tengah Hari bersama saya Alfaris dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan pastikan anda subscribe UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.